اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat Kitab Pati Paridah, muka surat 6 baik ke 9 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka tidak patut kita beribadah, tidak patut kita beribadah kerana lain daripadanya, kerana lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita telah mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lama melihat akan amalan kita. Maka tidak patut kita, tidak sayugia kita beribadah kerana lain daripadanya, kerana lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala selama-lama melihat akan amalan kita. Ini tangga yang kedua, maqam ihsan, yang dipanggil maqam muraqabah. Pembicaraan adalah berkaitan dengan ihsan. Ihsan yang terdahulu iaitu buat baik dengan ikhlas, itu ihsan. Artinya, erti ihsan beribadah kita kepada Allah, itu ihsan. Mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ihsan. Kemudian maqam kedudukan ihsan kita beribadah kepada Allah ni, seolah-olahnya kita lihat akan dia, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat Allah. Melihat di sini bukan melihat dengan basar, sebab mustahil berlaku melihat dengan basar di atas dunia. Adapun di hari akhirat, di dalam syurga, di dalam syurga, ahli syurga dapat melihat Allah dengan basar, dengan mata lendeh. Adapun melihat Allah dengan basar, dia ada dua. Satu dipanggil basar, mata ni lah, mata lendeh, mata dua otak ni lah. Satu lagi dipanggil basirah, itu mata hati. Basirah, mata hati. Basar, mata dua otak tu, mata lendeh. Mata lendeh ada orang panggil tau, mata lendeh.
Itu basar. Basirah mata hati. Yang mana musibah besar kepada kita adalah buta basirah, buta mata hati. Adapun kalau kata buta mata lendir, dilahirkan dalam keadaan buta, itu pun musibah juga, bala ujian daripada Allah Ta'ala juga. Lahir dalam keadaan mata buta, ataupun masa lahir okey je, apabila tua mata kau lama kau tak nampak, akhir jadi buta. Itu pun musibah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi cuma nak ceritanya, antara buta mata lendir dengan buta basirah mata hati, hak paling besar musibah adalah buta basirah, buta mata hati. Itu hak paling besar. Maknanya kalaulah buta basar mata lendir ni, yang mana basirahnya cerah, maka agamanya terang kepada dia. Cuma hak dunia je lah tak nampak. Tambahan pula, hak mata lendir ni, mata lendir, hak mata luar ni, hak ni hak banyak mempengaruhi hati kita. Sebab diumpamakan dengan mata lendir ni, diumpamakan dengan menteri luar. Kalau kita kabinet lah, menteri luar yang akan melaporkan kepada raja, iaitu hati kita. Daripada mata ni lah dia turun kepada hati. Kan kita kata gitu kan? Daripada mata turun ke hati. Kemudian hak pandangan mata ni banyak hak dunia. Hak pandangan mata ni tertutup, pandangan mata tertutup sebahagian daripada hak perkara dunia. Tapi bukan kesemuanya pandangan mata ni benda dunia, bukan. Kita tengok kitab, tengok Quran, itu akhirat. Kita tengok jalan nak pergi ke masjid, itu akhirat. Itu akhirat tu. Itu hak akhirat. Sebahagiannya hak dunia. Kita tengok tu, tengok ni, hati kita pun jadi nok ni, tengok comel ni, orang ni duduk gini kita pun nok. Itu hak dunia. Yang mana terkadang basar mata lendirnya tertutup, tapi basirahnya terbuka. Ni kadang-kadang orang yang mata tak nampak berilmu. Orang mata tak nampak tapi satu Quran di dada. Ni. Sebab apa gitu? Basirahnya terbuka. Tapi kalau mata lendir tu terang molek, basirahnya gelap, kitab dia tak nampak, Quran dia tak nampak, jalan ke masjid surah dia tak nampak. Ni orang panggil apa ni? Buta, orang panggil. Buta mata hati. Dia tak nampak tu. Dia hanya nampak kepada jalan dunia semata-mata. Jalan hak nak berpoya-poya semata-mata. Jadi dia tak nampak jalan ke masjid surah ni. Walaupun masjid surah ni selakah je. Rumah dia tepi masjid je. Tapi kenapa dia tak mari? Sebab dia tak nampak. Dia buta. Tak nampak apa. Mata dia terang. Terang basar mata lendir. Basirahnya buta. Ni. Jadi kita ada dua tu, basar dan basirah. Jadi melihat Allah dengan basar atas dunia hanya berlaku kepada Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Hanya berlaku pada Nabi kita saja. Sehingga kan sesiapa yang mendakwa, mengaku dia melihat Allah atas dunia ni secara sedar dengan basar, melihat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saning barunya masa saya nak mari sejid lah nampak Allah. Nampak dengan apa tu? Dengan basar. Maka batal Islam dia, murtad dia, wa iyazabillah. Bukan hanya haram dosa saja dak, bukan jadi murtad dia.
Sebab tidak berlaku melainkan berlaku dengan Nabi SAW, sehingga kan Nabi Musa AS nak minta nak tengok Tuhan tu. Siapa ke sudah Nabi Musa tak boleh tengok Tuhan. Hanya Nabi Musa boleh bercakap dengan Tuhan. Akhirnya Nabi Musa dikenali dengan Kalimullah. Nabi Musa AS Kalimullah, bercakap dengan Allah. Tapi melihat, tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril AS pun tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni atas dunia, ni atas dunia. Yang berlaku melihat Allah atas dunia hanyalah pada Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj. Di hari akhirat. Di mahsyar khilaf ulama, boleh melihat Allah ke tidak dia di mahsyar. Di dalam syurga ittifaq sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah dapat melihat Allah dengan basar, dengan mata lendir. Melihat Allah tanpa kaifiyah, tanpa jihah. Melihat Allah tapi tanpa kaifiyah, tanpa jihad. Bukan sebagaimana basar mata lendir kita melihat hak perkara hak sekarang ni. Kita melihat sekarang ni ada kaifiyah dia, ada cara dia, ada jihad dia, ada arah. Kita melihat ni sebelah mana, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah hadapan, dekat, jauh. Itu kaifiyah, cara-cara melihat kita atas dunia. Nah, kita melihat dalam keadaan terang, dalam keadaan gelap. Ni kita melihat ni. Itu peseng. Kaifiyah melihat atas dunia. Kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kaifiyah, tanpa jihah. Sebagaimana yang jihah ni arah lah. Arah hadapan, arah bawah, arah atas, arah kanan, arah kiri yang kita melihat atas dunia. Kita melihat Allah menyalahi seumpama itu. Patut macam mana melihat Allah dengan basar? Sebab kalau kira akal kita, basar mata kita ni akan melihat sebelah hadapan, tidak akan melihat sebelah belakang. Jadi macam mana Allah di hadapan? Itu dia panggil jihah, ada arah, ada pihak bagi Allah. Itu mustahil. Dan macam mana sekarang ni melihat Allah dengan basar ni? Mesti ikut hadapan. Itu mustahil sama sekali. Macam mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah kata melihat Allah kan di hadapan, itu hukum adah yang berlaku atas dunia. Hukum adah yang berlaku atas dunia, melihatnya sebelah hadapan. Lepas tu kita melihat, bukan kata di hari akhirat, kita melihat sekarang. Yang memperlakukan nampak kita ni bukan mata Allah Ta'ala. Ni kita nampak terang, nyata, cerah ni. Jarak yang dekat, jarak yang jauh. Yang jadi nampak terang ni Allah yang buat. Tapi Allah buat kepada pandangan kita sekarang adalah sebelah hadapan ada jarak. Tapi yang jadi nampak ni bukan biji mata, Allah yang buat. Jadi sebagaimana di hari akhirat dalam syurga boleh melihat pun Allah yang buat. Jadi macam mana Allah buat kita boleh melihat Allah tanpa ada jihah? Seumpama kita melihat atas dunia. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah. Dah kita melihat atas dunia ni kena sebelah hadapan, kena ada jarak. Allah Ta'ala memperlakukan adah kepada kita begitu. Tapi adakah mata kita yang memberi bekas pada melihat? Tidak. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Bukan biji mata yang buat kita nampak, bukan cermin mata yang buat kita nampak, bukan cahaya lampu yang buat kita nampak. Nampak ni semuanya adalah perbuatan Allah. Cuma Allah perlakukan adah pada nampak kita sekarang adalah pesen sekarang lah. Sebelah hadapan ada jihad. Kemudian di hari akhirat, macam mana Allah memperlakukan kita dapat melihat Allah tanpa jihad? Kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang golongan yang terpesong menyabitkan tempat bagi Allah, menyabitkan jihad bagi Allah. Tu dalam syurga dapat melihat Allah, mesti Allah bertempat, mesti Allah ada jihad. Ini akidah-akidah yang terpesong belaka ni. Kalau Allah tidak bertempat, Allah tidak berjihad, macam mana kita dapat melihat Allah?
Kita dapat melihat Allah kerana Allah yang memperlakukan, Allah yang menjadikan kita dapat melihat. Allah kuasalah menjadikan kita dapat melihat walaupun Allah tidak bertempat, walaupun Allah tidak berjihad sekalipun. Macam mana? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis kat tu je. Jadi hak melihat dengan basar adalah di hari akhirat. Atas dunia tidak berlaku. Jadi di sini seolah-olah kita lihat akan dia ni, lihat dengan basirah, dengan mata hati. Melihat dengan basirah, dengan mata hati. Siapa ni? Ini maqam musyahadah, maqam syuhud. Siapa ni? Orang ahlul kashfi. Sampai maqam syuhud, sampai maqam musyahadah, sampai maqam mukasyafah. Bunyi sedap tu maqam siapa tu? Maqam aulia ilah, maqam para sahabat radhiyallahu anhum. Ada sini. Ini maqam musyahadah, dipanggil maqam aulia. Apa maqam musyahadah? Basirah mereka sentiasa syuhud akan Allah Subhanahu wa taala. Syuhud ni memandang. Memandang di sini bukan memandang dengan basar, memandang dengan basirah. Memandang dengan basirah. Ialah kadang-kadang kita je sebutkan, selama duduk ngaji ni tak nampak ke? Nampak gapo tu nampak? Ni, nampak dengan mata hati. Tak terbuka langsung. Tak nampak langsung sama duduk sejik duduk belajar ni. Nampak apa tu? Kita kata dia buta. Tidak, ni. Nampak kedok. Terbuka kedok ni. Basirah, mata hati. Jadi hak berkaitan dengan hak maqam ihsan ni, saya sebut berulang-ulang kali ni, hak maqam ihsan. Pembicaraan kita adalah berkaitan dengan ihsan. Satu daripada 3 bahagian dalam agama: Islam, iman dan ihsan. Yang mana agama, kita jangan lupalah, agama adalah perhimpunan hukum hakam, undang-undang, peraturan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kepada hamba-Nya yang mukallaf, yang mana hukum hakam inilah yang akan bawa kebaikan dan kebajikan kepada hamba di dunia dan di akhirat. Hamba seseorang nak baik, nak dapat kebajikan, nak berjaya dunia akhirat, dia kena ikut agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini agama Allah. Kita biasa sebut agama Allah, agama Allah, agama yang diterima oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Agama Allah. Agama Allah ni apa dia? Perhimpunan hukum hakam daripada Allah yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama yang datang dari Allah ni, sebagai orang Islam yang berserah diri, pasti akan terima bulat-bulat tanpa kira bicara. Kemudian sebagai orang yang beriman, pasti hati pun mengaku terima di hati akan perkara agama. Kemudian jangan kata terima zahir, hati percaya, hati mengaku putus akan agama Allah, kena tunaikan perintah Allah, kena tinggalkan larangan Allah. Itu pergi kepada ihsan. Pergi kepada ihsan. Ihsan ni dia terjemah terdahulunya buat baik dengan ikhlas. Itu terjemahan dia. Kemudian apa makna buat baik ni? Erti beribadah kita kepada Allah. Kena berhenti setakat tu. Seolah-olah kita lihat Allah ni, kita cerita semula tu. Itu maqam ihsan. Kita nak cerita ihsan dulu ni. Ihsan terjemahan Melayu kita buat baik. Itu terjemahan. Erti yang kedua tu, itu dia punya pengertian. Dia ihsan ni
asal daripada hasuna yahsunu husnan. Asal dia hasuna yahsunu husnan ni kalau kita kata elok, baik, bagus, molek, comel, cantik. Tu asal makna. Hasuna yahsunu husnan. Asal makna elok, baik. Hasuna yahsunu. Kemudian ahsana yuhsinu ihsan. Ihsan ni apa makna? Buat baik, buat elok, buat bagus. Buat apa lagi nak panggil? Buat molek, buat comel. Tu ihsan. Buat baik. Dia pun terjemah ihsan dalam kitab kita ni, buat baik dengan ikhlas. Dia buat baik je. Ihsan ni terjemahan bahasa lah. Dengan ikhlas ni, ya kalau buat baik ikhlas lah. Kalau tak ikhlas dia panggil buat jahat. Buat baik ni hak baik sungguh lah. Buat baik ni hak baik sungguh tu buat baik. Kalau hak nipu tu tak panggil buat baik dah. Dia buat baik, kedai-kedai ni nipu, dicuri, panggil buat baik juga. Tak panggil buat baik lah tu. Buat baik tak sebetul benar lah. Cuma mula-mula kita kata buat baik, kemudian nyatalah dia menipu. Benarnya daripada awal bukan buat baik, cuma kita je tak sedar. Kita ingat dia buat baik. Ada. Jadi ihsan ni buat baik. Itu dipanggil apa? Terjemahan bahasa Arab ihsan kepada bahasa Melayu. Apa makna buat baik? Erti ni pengertian. Kalau kita kata ertinya lah tau. Artinya beribadah kita kepada Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Tu beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna beribadah kita kepada Allah? Dengan bahawa kita mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Tu ihsan. Mengerjakan segala suruhan Allah, hak zahir dan hak batin, meninggalkan segala larangan Allah, hak zahir hak batin. Tu ihsan. Mana bunyi speaker? Ya. Ingat ke guru ke apa? Tengok luar cerah, bunyi macam ribut guru. Jadi beribadah kita beribadah dengan makna mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Itu ihsan. Orang ni orang muhsin. Hak Tuhan kasih itulah, innallaha yuhibbul muhsinin. Bahawasanya mengasihi oleh Allah akan orang yang muhsin, akan orang yang buat baik dengan bahawa mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Kami akan balas akan mereka yang melakukan kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan balasan orang yang melakukan kebaikan, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat baik ni, buat baik syarak lah. Buat baik syarak. Dia dari segi lurah, buat baik ni kadang-kadang canggah dengan syarak. Kita panggil syarak ni buat baik dengan mana apa? Buat tuan suruh, tinggal tuan larang. Tapi dari segi lurah bahasa Arab, buat baik ni kadang-kadang tepat dengan baik pada syarak, kadang-kadang tidak tepat dengan baik pada syarak. Pada lurah panggil baik, kadang-kadang bertekah pada bertekah, tak sama. Hak mana yang kita buat baik pada syarak, memang dari segi lurah pun panggil baik, bahasa pun panggil baik. Orang semayang baik, orang puasa baik, syarak kata baik, bahasa pun panggil baik. Tapi ada yang lurah panggil baik tapi syarak kata tak baik. Contohlah contoh.
Orang mari rumah kita, cari suami kita. Kemudian suami kita pergi kedah, pergi bersapa lah. Kita pun naiklah dulu. Kita ajak naik. Suami tak ada Kadang-kadang lurah panggil, baiknya bini dia suruh naik, dok lok duk tanah gitu. Lurah panggil baik. Syarak panggil baik ke dak tu? Tak baik gitu. Dah syarak warna, tunggu suami dia balik lah. Lepas tu dia duk tanah ujang tu, tanah lah ujang tak ujang pun. Tak baik sungguh. Tu tak baik pada lurah. Syarak gitu kok baiknya. Dah ajak naik. Baik apa suami dia tak ada. Gimana? Tak tekah tu panggil. Ke syarak panggil baik. Ajak lelaki ajnabi nak datang rumah, suami tak ada. Syarak panggil baik. Syarak tak panggil baik. Tapi lurah bahasa baik. Kalau lok tanah tu dah ajak naik, Allah bining dia. Tu lelaki pergi kedah, kat pergi sapalah balik. Tak baik sungguh. Dia kata tak baik. Padahal syarak kata gitulah baiknya. Ni. Tapi kita nak cerita ni baik-baik pada syarak ni. Buat orang suruh, tinggal orang larang ni. Bukan baik pada lurah. Bukan baik pada pandangan orang. Kita kira baik pada syarak. Ini ihsan. Jadi hak kata buat baik ni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Hak kita duduk sekarang ni lah, hak kita duduk sekarang ni. Hak Islam, kita Islam dah daripada asal kejadian kita. Mak ayah kita Islam. Islam kita. Bab Islam. Bab iman, kita mengaji dah keenam-enam rukun iman. Akidah kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tetap dah. Tak degih dah tu. Jadi hak harian kita ni sampai ke mati ni ihsan ni. Ni hak sekarang ni. Islam tu dak kosek dah tu. Iman tak kosek dah tu. Tu tetap dah tu. Sekarang ni ihsan ni. Muhsinin kedak kita ni, orang yang buat baik kedak ni. Sebab ihsan ni di hadapan, ihsan ni adalah syartun li kamalil Islam wal iman. Ihsan ni syarat untuk sempurna Islam dan iman. Maknanya orang yang ihsan ni orang yang Islam yang beriman dah. Tapi kalau iman tak ada, keenam-enam rukun iman pun tak jadi, buat rupa kebaikan, hak tu awal-awal tu. Hak tu dak pakai awal-awal. Jadi kitanya Islam dengan iman, hak tu tetap. Hak kita turun naik ni, ni. Hak ihsan ni turun naik ni. Mengerjakan suruhan Allah. Kadang-kadang mengerjakan sebahagian-sebahagian. Meninggalkan larangan Allah. Kadang-kadang meninggalkan larangan Allah sebahagian-sebahagian. Ni. Ni hak kita ni. Hak kita sekarang ni. Jadi ihsan ni ada kedak ni. Ihsan jadi lolek. Maka Islam iman pun sempurna tak sempurna. Gitulah. Islam sah, iman sah, tetap dah. Ni Islam iman ni sempurna kedak ni, comel kedak ni. Iman sah dah. Yelah iman sah, tapi iman ni kau molek, kau sempurna, kau kuat kedak ni. Ni. Ni ihsan ni. Bahagian ketiga ni, nak mencukupkan bahagian dalam agama. Gimana? Sebab ihsan ni mengerjakan segala suruhan zahir dan batin. Hak ni hak kata buat baik sungguh. Hak ni kata mengabdikan diri pada Allah sungguh. Kalau buat baik hanya setakat semayang tapi hati riak, setakat ngaji Quran tapi hati riak, tu orang derhaka kepada Allah. Itu orang nifak. Apa makna nifak? Nifak amali lah. Bukan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi tu orang tidak beriman, atau kafir. Abdullah bin Ubay dipanggil nifak i'tiqadi. Pura-pura pada i'tiqad. Tak Abdullah bin Ubay, atau kafir. Dia hanya berpura-pura menzahirkan ikut Nabi.
Tapi hatinya tak ada. Kenapa? Dia berpura-pura menyembunyikan kekufuran. Tapi sebenarnya dia kufur. Benarnya dia kafir. Tapi kafir itu disusup. Anda panggil nifak i'tiqadi, pegangan di kafir. Ni kekal neraka, bukan kekal neraka ni. Neraka hawiyah, neraka lapis paling bawah sekali. 7 lapis neraka itu, di neraka lapis paling bawah sekali. Tu nifak i'tiqadi. Ni kita cerita nifak amali. Hati beriman. Tapi mengerjakan suruhan Allah ni hak zahir je. Semayang, ngaji Quran, semayang, ngaji Quran. Tapi hak perintah Allah semayang dengan ikhlas. Taat zahir semayang, taat hati ikhlas. Taat zahir ngaji Quran, taat hati ikhlas. Zahir taat, hati taat. Ni orang hak sebenar-benar taat. Zahir taat, hati tak taat, riak. Ni panggil nifak. Orang yang berpura-pura buat baik. Sebab apa dia berpura-pura buat baik? Dia sembahyang ngaji Quran, nak suruh orang puji dia, nak suruh orang kata dia orang baik. Tapi dia baik sungguh ke tak? Baik dah baik sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui zahir dan batin. Allah mengetahui zahir dan batin. Sama ada betul-betul ke tak kita melakukan ketaatan sampai ke batin, ataupun kita hanya berpura-pura semata-mata. Nifak berpura-pura. Bukan taat ke Tuhan sungguh semayang ngaji Quran dia kerana nak dapat nama baik. Ini panggil apa? Orang yang tak jujur, orang yang jahat, orang yang tidak ada ihsan. Ni sekarang ni kita nak cerita sekarang ni. Cerita sekarang ni kita ni betul-betul muhsin ke tidak? Muslim, mukmin clear. Muslim, mukmin clear. Orang Islam, orang beriman tu clear. Ni. Tapi kalau bab iman, bab akidah pun tak pergi ke mana hala waktu kita dah cerita waktu tu. Ini bahagian ketiga dah ni. Sebab kita ni beragama bukan Islam dan iman saja. Kita nak beragama yang sebenar. Ingat tak terdahulu agama yang sebenar dalam kitab kita ni. Yang pertama, i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah. Itu agama yang sebenar. Yang pertama tu i'tiqad. Kalau bab i'tiqad, bab iman pun tak mana hala, tak mana heran peduli. Ada tu. Macam boleh mengelupaskan. Kita nak beragama, nak pastikan keluarga kita ikut garis agama, nak pastikan keluarga kita ni keluarga yang beragama jadi bekas kita lepas kita mati. Apa dia agama? Dia semayang, dia ngaji Quran, Quran khatam dah. Tapi akidah agama, iman macam mana? Akidah di sunnah wal jamaah. Kenal ke tak akidah di sunnah wal jamaah? Kenal ke tak akidah Mu'tazilah? Tak pernah mengaji, patut agama gitu. Akhirnya tak kenal agama. Ni hak akhir zaman ni. Nak beragama tetapi tidak kenal agama. Tak kenal agama. Agama ni gapo? Mari sejik, solat 5 waktu. Itu sebahagian dari agama. Tapi solat waktu berjemaah ni, hak mana hak agamanya? Solat mengikut hukum hak Nabi ajar. Syarat rukun kena sempurna. Mana solat berjemaah hak agama? Solat berjemaah hak cukup syarat-syarat berjemaah. Kalau mari sejik semayang syarat rukun pun tak mengaji, berjemaah syarat berjemaah pun tak mengaji, hak ni bukan beragama. Hak ni buat rupa agama. Ni banyaklah learning. Hak jenis buat tak ada kerja. Tak ada kerja dah, tua dah. Nak pergi mana tak mana hala dah. Mari duk sejik lah. Buat rupa agama. Tak, saya tak buat. Saya agama sungguh. Agama ni wahyu daripada Allah. Kamu dapat wahyu daripada Allah ke? Tak, patut. Kena belajarlah dalam kitab-kitab karangan ulama wahyu daripada Allah tu. Jadi orang yang tak payah belajar ni, orang boleh wahyu direct daripada Allah Subhanahu wa taala lah. Ke mana? Tak ada wahyu. Lepas tu belajar ke tak? Tak. Lepas tu awak buat apa? Buat macam orang lain lah. Buat apa? Tak ada kerja buat orang panggil tu.
Nak tiru orang, nak buat rupa agama. Dah nak pergi main rata-rata jauh-jauh, tak larat dah orang tua ni. Malu ke cucu dah jadinya. Lepas tu marilah duduk sejik, buat berlakon rupa agama. Tu berlakon. Semayang tanpa syarat dan rukun, berjemaah tanpa ngaji bab syarat berjemaah, pakai buat-buat je. Tapi apa besarnya iman akidah pun tak peduli. Oh tu tak kira tu. Oh tu tak kira langsung tu. Oh ni hak banyak kadang-kadang jadi buat gelewak di majlis surah. Lepas tu kadang-kadang majlis surah pun bolong juga. Majlis surah pun tak tenang, tak aman juga. Kita kata majlis surah ni tempat tenang, tempat aman, tempat kita mengabdikan diri kepada Allah. Kadang-kadang majlis surah ni lebih kecoh daripada balai raya je. Majlis surah lebih kecoh dia wakah lagi, lebih kecoh dia kedai kopi lagi. Sebab apa ni? Ni gelewak dengan orang yang berpura-pura nak buat agama. Ni masalah. Jadi kita nak beragama sebenar, ingat molek tu terdahulu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beragama yang sebenar, buat segala perintah Allah. Apa perintah Allah zahir dan batin? Belajar. Nak kenal perintah Allah ni. Perintah Allah semayang, belajar syarat rukun semayang. Perintah Allah berjemaah, belajar syarat berjemaah. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita kena reti muafiq masbuk nak berjemaah ni. Jangan pakai duk ikut tahu mana hala gitu. Itu bukan. Kemudian meninggalkan larangan. Ini beragama sebenar. Larangan Allah ni zahir dan batin. Bukan tinggal judi, bukan tinggal minarok saja, tinggal riak, tinggal ujub, tinggal takabur, tinggal hasad. Nak tinggal ni kena ngaji. Ni hak tanda beragama yang sebenar. Jadi nak agama sebenar, dia kena ada ilmu. Islam, iman dan ihsan, ulama pecah kepada tauhid, fiqh dan tasawuf. Kena ada ilmu asas ni. Hak fardu ain. Hak fardu ain. Ilmu agama Allah luas, pakai sudah takkan habis kita mengaji. Hak sekurang-kurang hak fardu ain. Waktu duk tekan semua fardu ain. Sebab apa? Kenapa syarak menetapkan belajar tauhid qadani fardu ain, belajar fiqh qadani fardu ain, belajar tasawuf qadani fardu ain? Macam lagi tak ada tu salikin kita tu. Sebab apa? Sebab hak ni tak dapat tidur. Kalau tak ada qada fardu ain tauhid fiqh tasawuf, macam mana kita nak beragama? Macam mana kita nak beragama? Sebab tu hak qada sukatan ni sebahagian daripada ilmu tauhid fiqh tasawuf, hak ni fardu ain ni. Tak terkecuali semua orang kena reti hak ni. Sebab apa? Sebab kita nak beragama. Kita nak berakidah agama, kita nak beramal agama. Jadi nak berakidah agama, nak beramal agama, ilmu hak ni mesti semua kena tahu. Tapi mari sejik surah. Kalau nak beragama, ilmu agama tak mau mengaji. Ini dia kucalan wahara ni. Jadi buat agama ni macam hok pandai-pandai dia kecipta dia nak buat. Agama ni agama samawiyah. Agama datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita bukan agama ciptaan, macam agama orang syirik, orang kafir dengan Tuhan tu. Orang syirik, orang kafir dengan Tuhan tu agama dibuat tu. Agama mereka tu. Kita tak, kita agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak beragama dengan agama yang datang daripada Allah, kena ngaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hak fardu ain tu. Bila sebut kata fardu ain, fardu ain, fardu ain, kadang orang kata macam-macam pula. Fardu ain, tak ada hak lain. Lah. Hak fardu ain tu tak dapat tidak. Tak lepas situ, tak lepas lah kitanya. Jadi buat lebih kurang pula fardu ain ni. Sebab tu fardu ain. Syarat menetapkan wajib atas masing-masing. Tak ni tak ada pilihan hak ni. Itu ilmu. Mana kita nak amal pula. Nak beramal dengan agama. Agama yang sebenar. Bukan agama yang reka cipta sendiri. Hak sendiri yang berhak tu bukan tu. Jadi kemah molek dah hak Islam dengan iman, akidah sebenar. Ni hak harian kita ni. Buat baik dengan bahawa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin, pengabdian diri kita
kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Ni kita ni ihsan problem kitanya. Tapi kalau iman problem dah, akidah problem dah, tu dah nak kata waktu tu. Waktu tak ada nak kata waktu. Jelas sekarang ni bab iman pun tak pun nak peduli, bab akidah sebenar pun tak tahu. Mana akidah Ahlussunnah Jemaah tak tahu. Hak Mu'tazilah tak tahu. Lepas tu macam mana? Tak tahu tu. Waktu kita dah nak kata tu. Tapi golongan seumpama ni lah, kalau sebut kata akidah Ahlussunnah wal Jemaah, kalau sebut kata fardu ain, dia macam-macam cerca. Sebab apa? Tak nyakut dengan dia, tak belaga dengan dia. Dan akidah tak peduli. Dia wa'amah dengan zikir tariqah contohnya. Tapi akidah macam mana? Cukar cemaking. Lepas tu ilmu fardu ain macam mana? Cukar cemaking. Lepas tu macam ni fardu ain? Nanti bila nanti? Mai duk tangguh fardu ain, boleh tangguh fardu ain. Ni dia masalah lah. Jadi masalah. Untuk pastikan kita ni beragama tu dulu. Dengan akidahnya, ni. Dengan mengerjakan segala suruhan, meninggalkan segala zahir dan batin. Hak kita duduk perang ni, buat, kadang-kadang tak buat, larangan tinggal, kadang-kadang tak tinggal. Ni yang kita duduk perang. Ni yang kita berat ni. Ihsan ni kita nak cerita. Iman clear. Hak iman tak cara tu, kita tak mau cerita tu. Kita nak cerita hak iman clear. Ni hak masalah kita. Masalah kita ihsan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ilmunya cukup ni. Zahir batin cukup ilmu ni. Zahir batin cukup ilmu. Tapi amalan kita, turun naik, ikhlas gitu juga. Turun naik, ikhlas tu. Syukur pun turun naik, sabar turun naik, tawakal gitu juga. Tapi ilmu kita, ikhlas apa dia, sabar apa dia, syukur apa dia, tawakal tu fardu ain tu dak tahu tu, dak mau cerita tu. Tahulah kena ni. Tapi amalan kita tu, kita nak ikhlas sebelum buat. Kita nak buat ni lillahi ta'ala. Dalam tengah-tengah buat pun lillahi ta'ala. Siap dah buat lillahi ta'ala. Siapa ke sudah lillahi ta'ala. Tak ada ukit-ukit kemudian. Sebelum buat ikhlas, dalam buat lillahi ta'ala, siap buat lillahi ta'ala. Lepas tu lama tu, akulah tu semua tu. Apa pula ngukit Dah orang tak ingat jasa aku. Kamu buat dulu ikhlas lillahi ta'ala kan. Biar kalau ada ikhlas pun aku nak ngukit hari ni. Je bokeh pula dah. Tengok. Ada. Hak ikhlas molek dah tu. Ni hak tu guru biasa dia sebut buat comel-comel kata. Buat comel-comel kata. Siapa kata? Kita kata. Kalau benda dunia buat gitu orang kata dak siuman. Tahu? Betul lah. Dia buat comel, bukan orang lain putus. Hak tu kan buat tu. Dia kata pula Allah sayangnya lah. Buat apalah comel gitu mu kata. Biar aku nak kata. Lama dia pun buat comel. Orang pun puji comel, kemudian dia kata. Orang kata, ni tak apa betul lah ni kepala dia ni. Tak makan obat kali ni. Lupa makan obat dah kali ni. Dah. Buat comel-comel kata, hak benda tak napa. Hak benda tak napa. Ibadah comel tu. Ilmu fiqh dia comel, ilmu tasawuf dia comel, zahir batin dia taat. Comel dah bekat akhirat. Kemudian dia ukit balik. Dia kata semula. Tapi tak nampak pasal tu dah. Tak nampak. Ni. Ni panggil ni ihsan. Kalau kita duk main kodoh tu ihsan kita ke, nak cerita makan macam mana, ihsan pun tak luluh ihsan. Taat zahir batin ni taat wajib sunat dah ni. Dia sebenarnya mengerjakan suruhan hak wajib ni tak kiraan benarnya. Sebab tu mesti dah. Meninggalkan larangan haram itu mesti dah. Kita nak kira orang ni beribadat sungguh, hak sunat-sunat tu, hak suruhan tapi tak apa tinggal.
Hak larangan makruh tu larangan, tapi dak apa kalau buat. Kalau buat pun syarat tak berdosa. Hak tu pun nak kira. Betul-betul tak kita mengabdikan diri kepada Allah. Ni. Hak sunat tinggal hak makruh. Ni. Tapi kalau kita hak wajib pun cukar cemaking, hak larangan haram pun cukar cemaking, dah nak cerita lah waktunya. Tu kita nilai sendirilah. Hak wajib pun cukar cemaking. Ilmu selesai. Ilmu beres. Ni amalan. Duk amalan kita sekarang ni, dia belajar sekali je. Belajar ni bukan nak kena belajar acak kali. Hak payahnya amal sampai ke mati. Tak adilah belajar ikhlas. Ngaji kitab penawar bagi hati contohnya, ataupun dia tu salikin kita ni, tapi dia tu salikin kita ni lambat lagi nak sapa hak tajuk ikhlas tu. Ngaji tajuk ikhlas, mulai faham dak ikhlas ni macam mana, apa dia ikhlas, dia punya darjat ikhlas ni, darjat hak tinggi macam mana, darjat hak pertengahan macam mana, darjat hak rendah macam mana. Ni. Kemudian lawan ikhlasnya riaknya apa? Mana belajar sekarang. Kalau kita ni orang cerdik sekarang je. Tapi amalan tu, Ikhlas sampai ke mati kena jaga. Riak larangan ni kena jaga sampai ke mati. Ni. Dia maksiat zahir. Mana maksiat zahir? Berjudi, minum arak. Orang ni kena tinggal sungguh. Sebut kata judi, minum arak tu dia jadi pasal lain dah, geram dah. Teringat dia dulu hanyut. Kerana judi kena minum arak, kerana judi kena minum arak. Mana kalau sebut judi minum arak ke dia lah hak paling benci sekali. Dia lah hak paling marah sekali. Kalau sebut kata judi minum arak dia paling marah sekali. Bencinya dia. Ini hak maksiat zahir. Tapi kalau maksiat batin, riak, ujub, takabur. Dulu kita riak, ujub, takabur. Adakah kita benci dengan riak, ujub, takabur? Benciwan kadang-kadang comel, kadang-kadang riak, kadang-kadang comel, kadang-kadang riak. Nak benciwan ni. Dan ni hak batin, hak ni payah ni. Ni amalan ni panggil amalan. Mana amalan kitanya mengerjakan segala kewajipan, meninggalkan segala hak haram-haram tu pun cokar cemaking. Lepas tu nak cerita hak sunat guna. Hak cerita sunat ni nanti nak cerita bab makam pula. Kita nak cerita yang pertamanya, beribadah kita kepada Allah. Atau ihsan kita. Beribadah kita kepada Allah. Kita beribadah sungguh ni. Wajib sunat ni. Barulah seolah-olah kita melihat akan Allah. Ni makam aulia, makam musyahadah. Ni kita akan cerita balik bab makam ni. Sebab yang terdahulu pada masa pembicaraan rukun iman yang keenam, beriman dengan qadar dan qada, saya selalu ulang berkaitan dengan beriman, mengaku putus di hati, dengan makam ihsan, makam musyahadah ni, syuhud di hati. Kita sekarang ni cerita bab iman pencokar cemaking, beres bab iman. Ni cerita bab ihsan ni bukan cerita bab makam. Cerita bab ihsan ni buat segala yang diperintah oleh Allah, tinggal segala larangan ni. Buat ada kedak ni. Buat sempurna zahir batin, wajib sunat. Makam yang pertama ni makam musyahadah, makam aulia. Mana makam hak lebih rendah. Maka tidak patut kita beribadah kerana Allah, kerana lain daripada Allah, padahal kita telah tahu bahawasanya Allah Ta'ala selama-lama melihat akan amalan kita. Ini makam muraqabah dia panggil. Dia makna tak apa nak faham molek tu. Dia kita ambil hak sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Jibril AS tanya Nabi berkaitan dengan ihsan, Nabi pun jawab, anta budallah. Itu ihsan. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Bahawa engkau beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Hak kata buat baik itu terjemahan ihsan kepada bahasa Melayu kita, buat baik. Tapi maksudnya adalah anta budallah. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah, beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu makamnya ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat dengan basirah.
Ini maqam ihsan. Boleh tak basirah kita melihat Allah? Nak melihat macam mana? Basirah kita masih lagi zulmah, kelam, gelap basirah kita. Fa illam takun tarahu. Ini kita baca ini. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihat akan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yara, maka Allah sentiasa melihat akan dikau. Manapun kita memperingatkan diri kita, Allah sentiasa melihat apa yang kita kerjakan zahir dan batin. Ini maqam muraqabah, mengintai-ngintai. Manapun mengintai-ngintai, kita sentiasa memperingatkan diri kita bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat apa yang kita lakukan zahir dan batin. Tak sudut nyamuk-nyamuk lah, tak sudut berbuat baik lah, sebab Allah Ta'ala melihat kita zahir dan batin. Ni maqam muraqabah. Jadi maqam muraqabah, maqam nombor 1, maqam musyahadah, maqam aulia. Maqam muraqabah pula ada tahap-tahap dia. Maka musyahadah pun ada tahap-tahap dia. Kita guna hak maqam muraqabah. Kenapa terkadang kita buat taat sungguh? Sebab kita memperingatkan diri kita bahawa Allah tahu zahir batin. Tak sudut nyamuk Oh, nampak semayang, rajin, tapi hati dah ikhlas. Tak buat gitu, Tuhan tahu. Maka bila kita duduk maqam tu, kita akan jaga sampai ke dalam. Tapi kenapa kadang-kadang kita semayang tapi riak pula dah hari tu? Sebab kita maqam muraqabah kita tak ada. Kita lupa balik bahawa Allah melihat dalam hati kita ni. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala dengan apa yang kamu kerjakan, Allah khabir. Khabir mana apa? Allah mengetahui hak zahir, Allah mengetahui hak batin sebagaimana Allah mengetahui hak zahir. Tu khabir. Alimun bil bawatin tu. Allah Ta'ala mengetahui hak dalam ni sebagaimana Allah mengetahui hak zahir. Jadi kenapa kalaulah kita memperingatkan diri kita, Allah melihat kita, buat apa jadi dalam kita jadi pesan lain gitu? Kerana kita lupa akan Allah. Kita tak ada maqam muraqabah. Maqam muraqabah pun lolek. Maqam musyahadah tu maqam aulia. Syuhud di basirah akan Allah Subhanahu wa taala, nafas demi nafas, saat demi saat. Itu maqam musyahadah, maqam ihsan. Kita cerita bab qadar dan qada dulu. Rukun iman yang keenam. Apa makna beriman? Dengan makna mengaku putus di hati tu je. Jadi saya sentiasa sebut-sebut ni, kita duk ngaji sijik surah, duk ke kapung ni tak ada masalah. Tapi kita ni kuliah kita ni live. Jadi kadang-kadang ada orang yang duk mengaji, jumpa macam-macam learning ni. Siapa tahu dia nak beza antara iman, apa maksud dia, beriman dengan qadar dan qada, apa maksud dia, dengan syuhud, dengan basirah, hak maqam ihsan, apa maksud dia, siapa kedak tahu gitu lalu benar. Kadang-kadang campur aduk. Beriman dengan makna syuhud di basirah, sentiasa syuhud di basirah, sampai peringkat kita rasai bahawa kita tidak memiliki apa-apa. Ini maqam fana, maqam aulia. Kadang-kadang saya ni mengajar tauhid, saya mengajar akidah, saya tidak akan pisahkan antara pegangan dan ingatan syuhud. Saya tak akan pisahkan antara tauhid dan tasawuf. Dia nak ajar pegangan, tapi dia kata dia akan pisahkan antara tauhid dan tasawuf. Tasawuf mana tu? Tasawuf mukasyafah, maqam aulia. Hak ni dalam TV ni. Kenapa tak mau pisahkan? Kita ajar tauhid. Tasawuf ini bukan tasawuf fardu ain tu. Tasawuf maqam mukasyafah. Ni nak sentiasa syuhud di basirah ni. Pegang saja tidak memada, kena syuhud di basirah. Syuhud di basirah ni maqam aulia. Kenapa tidak memada dengan iman? Ada iman, sah iman kita. Ada ihsan, sempurna iman kita. Kemudian maqam ihsan tu kurniaan daripada Allah. Ni siapa kecapu aduk belaka ni.
Yang mana kadang-kadang hok campur aduk ni hok pandai juga cerita-cerita. Tapi sebenarnya tak pandai. Tapi pandai awak cerita. Orang ni jadi merosakkan Beriman ni kena apa? Kena hadir di hati, kena rasa di hati. Kalau tidak, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil kita ni iman kita ni percaya, mengaku putus di hati, tapi tidak syuhud di hati. Itu tauhid teori dia kata. Bukan tauhid yang sebenar. Hak tu masih lagi syirik dan kufur dengan Allah. Apa dia nak ajar sebenarnya? Bagi tauhid teori. Masih lagi syirik dan kufur. Sebab apa? Berpegang di akidah tapi lupa akan qadar dan qada Allah. Itu syirik, kufur lagi tu. Dia buat misal-misal terpelik. Masak pakai garam. Alat utama masak garam. Dikatalah. Dia kedok kita masukkan banyak bahan kan. Hak nombor satu garam. Ke mana? Betul kedok ni orang masak. Nombor satunya garam. Kalau tak ada garam tak boleh masak. Boleh masak? Tahu lebih lah siapa nak makan. Jadi bahan utama garam. Kita pun makan sedap. Kita lupa pada Allah yang buat sedap. Kita ingat kena garam. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Tapi tengok pada pakaian tu dia kata dia orang pondok juga, mengajar di pondok, asal pondok. Ni kita kena faham boleh. Kena faham iman tu apa dia? Ihsan tu apa dia? Maqam ihsan tu apa dia? Ni kucalana belaka ni. Kucalana belaka. Kita naik kereta Mercedes, kereta kacir contohnya. Kita naik kereta Mercedes, kita naik kereta kacir. Kereta Mercedes rasa warna sedap. Selesa je. Kalau ambil selekor pun sedap je. Kalau buat ngejuk pun sedap je. Kalau kacir warna. Kita gelombang Mercedes warna agak kacir kita. Terbanglah jawapan dia. Kita pun rasa sedap Mercedes. Kalau kacir berasa rusing ni, bimbang ni laju dan bimbang. Yang buat sedap tu Mercedes ke kacir? Allah Ta'ala yang buat sedap. Allah Ta'ala yang buat selesa. Allah Ta'ala belaka yang buat jadi selekor tu jadi tak babah. Berik tu jadi tak lari. Allah belaka buat. Bukan kata macam dia buat. Lupa akan Allah. Syirik kufur dengan Allah. Tapi macam mana boleh ngajar gini? Orang dengar tu boleh dengar gitu. Kita nak tauhid kita ni tauhid sebagaimana tauhid para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat maqam baqa. Sahabat maqam baqa, kekal basirah mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekasih Allah. Itu bukan boleh buat tu. Gimana? Ni ajaran gini meluas sekarang di tempat kita meluas. Tapi macam mana ajaran seumpama ni sampai ke masuk dalam TV, masuk dalam dunia IKIM. Tak ada beza. Iman apa dia? Iman at-tasdiq bil qalbi. Benar hati tu iman. Bukan asyuhud bil qalbi. Bukan syuhud ni syuhud di basirah. Bukan. Mana syuhud bil qalbi? Ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau melihat akan Allah dengan basirah. Siapa? Maqam auliya, maqam sahabat. Tidak melihat Allah. Engkau sentiasa memperingatkan diri engkau. Allah sentiasa melihat engkau. Itu maqam muraqabah. Maqam muraqabah bukan kadang-kadang tak ada kita ni. Bukan kata maqam musyahadah. Tiba-tiba cerita bab iman pergi pada maqam musyahadah. Kena syuhud di basirah. Lagi tak syuhud di basirah, masih lagi kufur, masih lagi syirik, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan Allah, tidak makrifatullah. Tak tahulah. Kita ni orang mengajar gini je. Royak. Perkara ni orang yang berkenaan. Orang yang berkuasa, yang jaga agama ni, yang kena pantau perkara yang seumpama ni, kena sekat. Ajar salah seorang ni kena panggil.
Kena soal selidik. Awak belajar mana pasal ni? Tak ada nak beza nak iman dengan makam ihsan ni. Selidik molek. Kelayakan awak setara mana? Dok, blok jangan pergi ngajar. Sekat jangan pergi ngajar. Rosak orang. Orang yang berkuasa tu. Kita orang ngajar ni royak gitu je. Kita faham tak apa dia iman? Apa dia ihsan? Ni makam ihsan, ni makam ihsan. Berpegang di akidah, mengaku putus di hati, itu iman. Itu iman. Engkau melihat akan Allah, itu maqam musyahadah, maqam aulia. Kadang-kadang buat program tajuknya pemantapan akidah. Pemantapan akidah. Cerita bab rasa tu kita buat syuhud. Mesti rasa, mesti syuhud. Mesti rasa, mesti syuhud. Tajuknya pemantapan akidah. Akidah apa kita? Kita nak akidah maqam sahabat Allah. Itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita naknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sah ke-6 rukun iman. Atau kita nak. Beres itu ni ihsan, jaga molek ihsan ni. Mengerjakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan. Hak ni hak kita duk nekang le ni. Hak kita duk tupu hak ni. Ihsan kita duk tupu. Hak tu naik ni adalah ihsan. Tu bukan makam. Ihsan tu dulu. Barulah bila ihsan ni sempurna, baru kita buat makam. Naik sampai makam muraqabah. Makam muraqabah ni pula ada dia punya kedudukan dia. Naik makam musyahadah. Makam musyahadah pun ada kedudukan dia. Kita cerita bab ihsan ni pun ada kedudukan dia juga. Mana? Ihsan sepenuhnya, ihsan sebahagian-sebahagian. Buat baik tu nah. Buat baik sepenuhnya kadang-kadang. Buat baik sebahagian-sebahagian. Hak banyak kitanya. Buat baik sepenuhnya kadang-kadang. Buat baik retek, buat hak Tuhan larang retek, hak tu hak banyak kitanya. Hak tu kita makak ihsan mana? Ihsan pun bolong wong. Ni, buat baik dengan Tuhan, buat baik pada agama ni. Buat baik sama-sama ke? Ini cerita sebenar ni. Tapi kalau cerita benda wajib pun biu, belajar fardhain, keling nak marah. Waktu sudah cerita tu. Belajar fardhain dia keling nak marah kat orang dah. Oh, buat macam kita ni jahil. Memang mujahil. Memang mujahil fardhain. Tapi dia tak boleh sebab dia buat amal ibadat ni dia berasa macam ni, mari dah ni. Akidah budak betul, mayabang budak betul. Hak bab ikhlas riak pun dah kenal hak manusia. Tapi dia perasan ni tinggi. Ni pun orang noi, dia panggil maqam khayal dia panggil. Bukan maqam muraqabah, maqam musyahadah, maqam khayal. Dia perasan. Hak ni cerita kewajipan belajar fardhain ni, dijebeh je. Kadang-kadang kalau ngajar, siap mari sunat depan ni. Nak cabarnya. Mari sunat depan, maya awak dah tahu je lah. Tapi semayang tu somel ke dak? Lebih berat dah budak ke semayang. Dah tak belajar dak ke apa? Sudah semayang, orang ajar ni. Dia berzikir pula. Lepas dah nyok lari. Dia ingat kita pelik sangat. Panggil orang mereng tu. Cuma dak kata, budak mana mereng depan ni? Budak kata takut dia ngamuk, mana tahu orang mereng ni. Jangan duk situ dia ngamuk tak makan saman. Mari semayang depan, nak tunjuk dia ni. Kadang-kadang duduk depan, berzikir. Dah heran aja ni. Dia makan tinggi dah. Belajar fardhain ni jebeh ke dia je. Zikir. Cukup 5 minit, 10 minit, dia pun bawa dia lari. Nyok dia lari. Becinya dia pada majlis ilmu. Dia ingat hak gini tu, dia ingat kau orang pelik sangat. Tak pelik benda gini Benda tipu dari syaitan ni tak pelik. Mana hak kewajipan pun tak ada. Hak fardhain. Dulu masa muda-muda dak semai dak puasa kan. Qada lah. Sebut kata qada bergelepar. Tambah qada. Buat pada sunat rajin, so qada dia tambah. Qada tu wajib ittifaq pak mazhab. Tambah qada. Pati dia buat alasan tu orang mati bunuh orang 100 orang, tak ada qada pun sembahyang. Boleh masuk syurga. Kata bodohnya lah, tak relevan langsung. Tak ada relevan. Tak relevannya. Kawan tu bunuh 99 orang. Kita biasa nak kisah tu kan. Lepas tu bunuh yang ke-100 orang. Sebab lepas tu jumpa guru yang sebenar. Guru sebenar ni kata awak kena hijrah.
Dia hijrah tu mati tengah jalan tu. Hak ukur mana-mana dekat antara tempat dia mula hijrah dengan tempat nak tuju tu. Hak tu memang dia mati dalam perjalanan. Jalan nak bertaubat, dia bukan qada semayang. Semayang kedok pun tak tahu lagi, baru nak bertaubat ni. Tapi tuan terima dah, sebab dia betul-betul nak bertaubat. Tapi kita ni ke agama lama dah. So qada semayang, lepas tu mulalah alasan orang hak mati dalam perjalanan. Dah mau mati ke dak? Ni orang panggil apa ni? Sakit jiwa belaka ni orang panggil. Tapi ni sejik belaka ni. Kalau cakap tak sudut lawang lah. Kalau halik kita kalau cakap orang balas ni. Tak sudut lawang balas ni. Dia main ken kuat ni. Dia payah nak terima orang ni. Dia cerita bab kesucian rohani. Kesucian rohani. Kesucian rohani apa degil gitu. Orang rohani ni suci, lemah lembut je, tawaduk je, mudah terima je nasihat. Ini kesucian rohani. Kesucian rohani dia paling tak juru sekali. Mana? Aja jumpa orang balas ni. Saya ngajar lama dah. Orang balas ni sama-sama dah jumpanya. Semai sunat depan. Orang lain pun tengok, orang ni pun tengok, orang ni pun tengok. Macam nak tunjuk aku semai sunat yang depan ni. Dia ingatkan orang heran sangat buat kali. Ni kena faham molek ni. Ihsan imannya apa, ihsannya apa, makam ihsannya apa. Kena ngaji molek. Memanglah semua orang nak sempurna belaka, nak comel belaka. Tapi kita kena apa? Setangga secara berangsur-angsur. Kemudian naik sikit istiqamah, naik sikit istiqamah. Gitu je lah kodoh-kodoh. Lepas tu macam mana ni bila nak sapa ke Tuhan? Allah tu serah kepada Tuhan lah tu. Jangan duk atur kat kerjaan Tuhan. Kita atur kerjaan kita. Kerjaan kita mana? Jadikan kita ni orang yang muhsin. Atur kerjaan kita. Lepas tu kita dapat dak makam ihsan. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kurnia Allah. Allah nak kurnia mudah-mudah aja. Tapi kita ni usaha kitanya pastikan kita orang muslim, orang mukmin, ni orang muhsin. Orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ihsan ini syarat bagi sempurna Islam dan iman. Wallahu a'lam.